Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada hari ini ialah apabila diumumkan oleh Menteri Keselamatan Dalam Negeri iaitu Saifuddin Nasution Ismail. Beliau kata 20,000 pesalah layak dipertimbang untuk hukuman tahanan di rumah. Yang menjadi hangat ialah apabila ada beberapa netizen cuba mengaitkan tahanan itu dengan Najib Tun Razak. Karena kita tahu sebelum ini pernah tular dan pernah panas hangat isu ini apabila adanya konon wujud titah edendum, titah tambahan yang menghendaki Najib diletakkan sebagai tahanan rumah. Perkara itu belum selesai dan seakan-akan macam belum ada penghujungnya. Apabila diumumkan 20,000 pesalah layak dipertimbang untuk hukuman tahanan di rumah, kini kembali semula isu itu menjadi hangat. Adakah Najib salah seorang daripada 20,000 pesalah yang layak diberikan hukuman tahanan di rumah? Dan kalau Najib layak, maka apa sebenarnya yang bakal berlaku? Rang Undang-Undang RUU baharu berkaitan hukuman tahanan di rumah menyasarkan kira-kira 20,000 pesalah kategori tertentu dan layak dipertimbang selepas mereka menjalani proses tapisan, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau berkata, rang undang-undang itu antara lain meliputi pesalah pertama yang tidak melakukan kesalahan berat, wanita mengandung, warga emas dan orang kurang upaya. Saudara-saudara sekalian, daripada prasyarat yang dilihat ini menjadi antara prasyarat ini, di manakah Najib? Kalau benar Najib dipertimbangkan untuk tahanan rumah. Najib benar kali pertama melakukan kesalahan dan kali pertama dipenjarakan. Dan juga adakah Najib tidak melakukan kesalahan berat? Kalau kategorinya berat, maka mungkin Najib tidak layak tersenarai dalam perkara ini. Seperti yang saya katakan, kata Saifuddin Nasution, angka yang layak dipertimbang ialah 20,000 orang yang merupakan pesalah pertama. Ia juga disasarkan kepada pesalah yang melakukan kesalahan tidak serius. Contohnya, ibu tunggal dihimpit kemiskinan yang mencuri susu kerana ingin memberi anaknya makan dan dijatuhi hukuman penjara, katanya selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Parti Keadilan Rakyat Cabang Kota Raja hari ini. Saifuddin berkata susulan itu tidak perlu ditimbulkan polemik berkaitan siapa yang layak dipertimbang untuk menjalani hukuman kerana pesalah perlu melepasi beberapa tahap tapisan. Antaranya memiliki rekod disiplin baik ketika di penjara. Semalam Saifuddin Nasution berkata, rang undang-undang berkaitan hukuman tahanan di rumah akan dibentang pada tahun depan dan Kabinet telah memberikan kelulusan dasar untuk pelaksanaannya. Pada Jumaat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika pembentangan Belanjawan 2025 berkata, kerajaan akan menggubal akta baharu bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu. Mengikut peruntukan akta itu, pesalah dikehendaki berada di tempat yang dianggap bersesuaian seperti rumah kediaman, rumah jagaan atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan. Saifuddin Nasution juga berkata, kerajaan sebelum ini telah melaksanakan 3 inisiatif iaitu parol, perintah kehadiran wajib serta pembebasan berlesen di bawah peraturan penjara tahun 2000 dan mendapati kadar kembali melakukan kesalahan adalah rendah. Menerusi ketiga-tiga kaedah, bagi setiap 700 pesalah yang kita bebaskan hanya 1 patah balik, kata beliau. Beliau berkata, cadangan mengubah rang undang-undang itu dilaksanakan berikutan kesesakan serius di 43 penjara di seluruh negara yang menimbulkan keadaan tidak kondusif.
Peratusan kesesakan penjara kini mencecah 11% iaitu 82,000 tahanan berbanding kapasiti ditetapkan 74,000 orang. Oleh itu, kita perlu melakukan sesuatu bagi mengatasinya kerana bersalah dikategorikan kepada dua iaitu mereka yang telah disabitkan bersalah dan tahanan reman. Saifuddin Nasution juga berkata, akta seumpamanya sudah dilaksanakan di negara seperti Amerika Syarikat, Jerman dan Australia. Terdahulu, ahli jawatan kuasa eksekutif Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Dobi Chiu, mempersoalkan pelaksanaan rang undang-undang tahanan di rumah yang didakwa bertujuan untuk memberi manfaat kepada pihak tertentu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas pendedahan, anak Abuya dikurung dan diseksa ahli GISBH serta telah pun membuat pengakuan pernah dirogol oleh pemimpin GISBH, dipaksa membuka baju dan sebagainya. Akhirnya, Ketua Polis Negara tampil memberikan jawapan dan juga perkara yang kita tunggu-tunggu. Kata Ketua Polis Negara, polis akan siasat dakwaan anak Abuya dikurung, disiksa ahli GISBH. Polis sedang menjalankan siasatan berhubung dakwaan anak kepada bekas pemimpin Al-Arkam Asy'ari Muhammad, Ummu Atiyah yang dikatakan pernah menjadi mangsa penindasan serta dikurung ahli GISBH Holding Sdn Bhd. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, pihaknya telah merakam keterangan wanita berusia 41 tahun itu di Balai Polis Kuala Sungai Baru, Melaka pada 24 September lepas bagi siasatan lanjut mengenai dakwaannya yang pernah dikurung di sebuah bilik di rumah amal milik GISBH di Batu Hampar, Perak. Beliau berkata wanita terbabit turut mendakwa dirinya dipaksa berkahwin dengan seorang pemimpin GISBH sebagai isteri keempat di Jordan ketika dia sedang melanjutkan pelajaran dan menguruskan perniagaan keluarganya di sana. Kemudiannya, mangsa mendakwa dibawa ke Turki dan diperlakukan dengan kejam oleh ahli GISBH atas arahan suaminya sebelum dibawa lari ke Jakarta, Indonesia dan pulang ke negara ini selepas tamat tempoh visanya tamat. Mangsa mendakwa dikurung di dalam sebuah bilik di rumah setingkat kira-kira sebulan yang hanya dilengkapi tilam, almari dan kemudahan elektrik serta tidak diberi kebenaran menggunakan telefon bimbit oleh 4 lelaki yang juga pengikut GISBH, katanya ketika dihubungi. Razaruddin berkata, mangsa pernah cuba melarikan diri dari perkampungan yang dihuni oleh remaja dan orang dewasa berusia lingkungan 13 tahun dan ke atas itu, namun berjaya ditangkap penghuni lain. Mengulas lanjut, beliau berkata mangsa turut mendakwa dipisahkan daripada anak perempuannya yang ketika itu berusia 9 tahun pada 2018. Razaruddin berkata mangsa yang merupakan anak sulung daripada 8 beradik itu pernah mendapatkan rawatan psikiatri di Hospital Taiping, Perak pada 2018 dan kini sedang mendapatkan bekalan ubat di Hospital Melaka. Laporan dan keterangan perubatannya sedang dalam proses perolehan. Mangsa juga akan hadir dan menunjukkan semula lokasi rumah dia dikurung esok bagi membantu siasatan, katanya. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 342 Kanun Keseksaan dan polis sedang mengesan 4 lelaki terbabit yang disyaki mengurung mangsa bagi membantu siasatan. Apa komen anda tentang isu kali ini? Kita ucapkan tahniah dan syabas kepada pihak polis Diraja Malaysia atas ketegasan dan juga bantuan memudahkan bahkan untuk membuat siasatan habis-habisan terhadap dakwaan anak Abuya dikurung, diseksa oleh pemimpin GISBH. Kita jumpa lagi.